Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz kerana menjawab soalan saya. Okay, Siapa Ustaz lagi? boleh dengar suara saya Azlin. tak? Azlin rasa tak bertanya lagi. Silakan Azlin. Boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. 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 Okay. Seperti yang Ustaz tahu, kami semua ni bakal menjadi seorang guru suatu hari nanti. Ya. Hari tu saya nak tanya Ustaz lah. Pendapat Ustaz, apa harapan Ustaz terhadap kepribadian guru yang akan datang ni? Apa harapan saya terhadap pada guru Ustaz yang boleh. akan datang? Ya, ya. Harapan sama yang macam tadi, harapan saya yang paling ni sekali adalah perlu ada sifat sentiasa ingin tahu, merendah diri, sentiasa merujuk kepada rakan-rakan guru kita yang lebih lama, yang kita akan jumpa peringkat abah dan ayah kita pun di sekolah nanti, yang setahun 2 tahun nak pencen tu, 58, 59 umurnya, yang grade-nya sudah tinggi 54, yang gajinya sudah melepasi 10,000 dan sebagainya. Walaupun tengok, alamak, nampak tua, pegang, menaik, tekan satu-satu, tap, apa reti cikgu ni. Tapi sebenarnya ada satu sudut yang lain yang tak ada pada diri kita, yang kita perlu rujuk pada guru-guru yang sebegini. Mana uh, untuk terutama untuk adik-adik lah, guru-guru yang akan datang sekalipun, rendahkanlah diri, ringankanlah mulut untuk bertanya, bergaullah dengan rakan-rakan guru di sekolah nanti. Jangan asing dengan geng-geng kita yang baru posting saja. Duduk nak semeja dengan kawan-kawan yang baru, ini merendah diri, tak nak. Jangan ada sikap itu. Rapat, kita bertanya. Guru-guru yang lama suka dengan guru-guru baru yang datang bertanya, datang minta nasihat, tidak mengasingkan diri. Bila cepat mesra begini, kita akan seronok melahirkan suatu suasana kerja yang seronok di sekolah tu. Cukup seronok. Pengalaman Ustaz dulu, walaupun first posting di sekolah di Tanjung Karang, Selangor, yang sekolahnya 3 kaum terbesar, Melayu, Cina dan India, yang hampir sama. Memang stres dari segi disiplin pelajar mereka awalnya, tapi hilang stres itu bila kita berjaya bina suasana hubungan yang cukup akrab dan rapat dengan guru-guru ini. Dan alhamdulillah saya sehingga sekarang hubungan yang rapat dengan guru yang first posting saya 2004, saya 6 tahun di sekolah itu, sampai sekarang kami masih berhubung, sampai sekarang kami masih menjalankan program aktiviti bersama bila ada cuti-cuti panjang. Dan hubungan yang sebegini ini, kita kena, orang kata, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu mengeboh dan sebagainya. Kita perlu ada sikap sebegitu. Jangan kita, aku orang Kelantan pergi Selangor nak bawa budaya Kelantan, sedangkan dekat sana Tanjung Karang orang Jawa, baraannya, rewangnya, makan nasi ambangnya, kita kena biasakan lah campur dengan orang lain sebegini. So di mana sahaja kita posting nanti, ke Sabah, di negeri Nurul nanti ke, perlu biasakan dengan suasana setempat, sebab kita akan menyewa di tempat di kampung itu, kita akan bercampur dengan masyarakat situ, pergi pasar jumpa kamu sebagainya. Orang akan nampak kalau kita punya personality seorang guru, gaya kita berjalan, gaya kita bercakap, cikgu ke? Ni pakai selipar sebelah, kasut sebelah, pergi pasar, orang tahu ni cikgu ke apa, entah baju selekeh apa semua. So penampilan itu perlu jaga, bukan saja di sekolah tapi di luar, sebab ramai mata yang memandang. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz jawab soalan saya. Ya, siapa lagi? Hanan. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kerana telah memberikan soalan kepada Ustaz hosti kita pada malam ini. Sebelum tu saya ada juga nak tanya dekat Ustaz lah. Maksudnya tadi saya ada dengar kan, kadang-kadang sikap guru sikap
yang menyebabkan guru tu tak menjadi profesional disebabkan dia tak ada minat apa dekat dalam bidang pendidikan tu kan untuk jadi Betul, seorang betul, cikgu. betul. So pada pendapat Ustaz macam mana untuk seorang insan guru perantis macam kami ni yang masih belajar nak memupuk minat untuk menjadi seorang guru tu sendiri. Sebab kadang-kadang ada daripada kami ni yang mungkin uh, tak betul-betul nak jadi cikgu lagi, masih tak ada betul-betul um, Ya. tak tahulah macam mana nak jadi Ya. seorang guru tu kan. Okey. Jadi macam mana untuk kami ni pelajar nak memupuk minat tu? Okey. Carilah sasaran yang betul. Carilah orang yang betul maksud saya. Terutama pensyarah di OFC itu kebanyakan datang daripada guru. Asalnya kebanyakan yang Ustaz tahulah kebanyakan pernah mengajar di sekolah menengah belasan tahun dan kemudian mereka sambung belajar. Ada yang datang daripada sekolah rendah sambung belajar peringkat master, PhD dan seterusnya menjadi seorang pensyarah di universiti. Kita boleh menilai guru kita yang boleh kita jadikan contoh. So carilah orang-orang yang betul, guru-guru yang betul-betul bermotivasi, yang mencintai bidang kerjaya dia sebagai seorang guru. Orang-orang yang sebeginilah yang boleh memotivasikan kita, jadikan sebagai contoh untuk kita timbulkan minat kita sebagai seorang guru. Bukan hanya kerana ganjaran semata-mata. Bukan hanya ganjaran. Ya, kita memang takkan kaya lah dengan kerja guru, tapi kita tidak akan apa-apa ke dana, insya-Allah. Apa yang orang buat, apa yang orang pergi ke mana-mana, insya-Allah kita boleh pergi. Dan kita perhatikan sekarang rumah cikgu yang besar-besar masuk kampung sekalipun. Dari segi kehidupan ganjaran keduniaan, insya-Allah kita boleh sama dengan orang lain sebenarnya kalau kita pandai menguruskan dari segi kewangan dan sebagainya. So apa yang Ustaz nak bagi tahu adalah untuk menimbulkan minat ini perlu rujuk, carilah orang yang betul, yang kita rasakan dia punya aura yang positif dari segi seorang guru, yang mana bila kita pergi bertanya, aura positifnya boleh berjangkit dengan kita, minat kita boleh bercambah, untuk kita lebih tak sabar-sabar nak posting, tak sabar-sabar nak jumpa anak murid, dan kecintaan itu untuk menjadi seorang guru perlulah sentiasa dilazimi untuk cari aura yang positif daripada orang-orang yang sebegini. Walaupun hatta sudah posting sekalipun, ada masa kita akan rasa kita kecewa, kita rasa penat dengan cabaran yang berbagai arah. Segi pelajarnya, rakan sekerjanya, bebanan tugasnya. Perlu kepada orang-orang yang berpengalaman segini untuk kita dapatkan semangat kembali, memulihkan semangat kita yang mungkin kadang-kadang teruji. Yang pastinya ujian itu akan hadir, yang cuma kadang-kadang berbeza atas setiap orang itu. Okey, itu saja. Terima kasih Hanan. Okey, terima kasih Ustaz atas segala perkongsian yang telah diberikan. Sebelum tu daripada kawan-kawan saya, ada lagi ke soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz? Ada Nan daripada saya. Okey. Sila Nurul. Baiklah. Okey, Ustaz, saya tertarik dengan pengalaman Ustaz sepanjang 20 tahun sudah bergelar menjadi seorang guru. Kalau Ustaz boleh kongsikan pengalaman manis maupun pahit lah, ataupun cabaran sepanjang Ustaz bergelar seorang guru. Saya pengalaman pahit, nak kata tidak terlampau pahit sangatlah. Lebih menyeronokkan. Sebab tu saya tak terfikir lagi nak bersara sebagaimana bersara awal ke apa, sebab tu saya sign bersara 60 kalau panjang umur lah. Tak terfikir lagi nak aku nak pencen 54 ke 55 sebab minat tu masih mendalam dan seronok dengan kerjaya saya sekarang. Pengalaman pahit tak adalah, cuma mula-mula posting dululah. Sebab saya datang daripada latar belakang sekolah agama, tapi bila diuji dengan pergi sekolah harian biasa, anak-anak saya belakang ni sebab umur sebaya dengan anak saya je. Mana jangan harapkan mimpi untuk semua dapat sekolah yang SMKA ke, SBP ke, sekolah kluster ke. Percayalah akan ada di antara kalian yang dapat sekolah tempat keturunan jin bertendang pun ada nanti. Mana
yang awak tak akan sangka pelajarnya sebegini. Yang saya sama-sama macam saya dululah. Pengalaman pahit sebab 2 bulan posting kena darah tinggi terus. Sebab masuk kelas pelajar berjudi, masuk kelas tiap-tiap hari bertumbuk Melayu dengan Cina pada masa tu. Memang stres lah. Dari segi pahit dengan pengalaman pelajar yang sebegitu sebab tak pernah jumpa kan, kita datang daripada sekolah agama, begitu satu kejutan lah, memang sangat-sangat terkejut lah. Pelajar yang cakap lu je dengan cikgu, lu gua Cina. Ya. Tapi pengalaman itu yang matangkan, yang akhirnya jadi suatu pengalaman yang manis, yang menyeronokkan. Dan pelajar yang kita marah, ni satu lagi Ustaz Nur. Biasanya pelajar yang kita marah, yang kita anggap something, yang kita anggap itulah, pelajar ni lah yang nanti akan ingat kita. Pelajar ni yang akan mula-mula sekali tegur kita bila jumpa 3-4 tahun tak jumpa kat pasar. Pelajar yang sebeginilah sebenarnya yang akan menolong kita. Kadang-kadang waktu kita tak sangka kita akan dapat pertolongan daripada pelajar yang sebegini. Tu antara pengalaman manis Ustaz lah. Sepanjang hampir 20 tahun dan sekarang ni 9 tahun dah di SMKA. Tentulah beza suasananya. Tetap ada masalah disiplin di mana-mana pun, tapi peratusannya berkurang sikit. Berbanding dengan saya dipostingkan di 4 sekolah harian sebelum balik ke Kelantan ni. Saya di Selangor sempat mengajari 4 sekolah. Di sekolah yang kelima saya sepanjang saya bergelar seorang guru. Alhamdulillah banyak pengalaman, banyak kawan. Dan ianya sesuatu pengalaman yang sangat menyeronokkan berbanding dengan sedikit ujian itu sajalah. Berpisah dengan isteri PJJ hampir 2 tahun, naik bas bolak-balik tiap-tiap minggu. Itu biasa tu, tidak pengalaman pahit tu. Itu suatu pengalaman yang memantapkan dalam kehidupan. Yang pasti adik-adik kena siapkan mental dan fizikal. Mungkinan nanti aku akan berjauhan dengan suami aku. Kemungkinan aku akan merasai benda yang diceritakan oleh guru-guru yang lama. So kena siapkan mental dan fizikal, barulah kita akan jadi seorang guru yang kuat dan cintakan kita punya kerjaya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Tadi saya tertariklah dengan kata-kata Ustaz. Dan peringatan jugalah buat kami, jangan mengharapkan sekolah yang macam SBP, tapi bersiap sedialah untuk menjadi seorang cikgu dan dihantar ke sekolah-sekolah yang agak mencabar juga. Okey. Terima kasih Ustaz. Seterusnya daripada kawan-kawan saya. Sama-sama. Ya? Seterusnya daripada kawan-kawan saya. Okey. Oh, Terima kasih. Ada lagi ke yang nak bertanyakan soalan kepada Ustaz? Mungkin ada yang kita masih tak dapat penjelasan lagi ke? Ke semua dah okey dah? Okey, kalau tak ada soalan daripada kawan-kawan saya, daripada Ustaz ada lagi ke kata-kata mungkin untuk bagi kata-kata semangat kepada kami ke untuk nak teruskan perjuangan kan, nak belajar, nak jadi seorang guru. So, sebab tugas untuk menjadi seorang guru tu bukan senang, dia sangat mencabar. Tambah-tambah guru zaman sekarang kan. Kita kena buat tugasan yang luar daripada bidang guru sendiri pun ada macam tu. Ya, betul. Okey, baik, terima kasih Hanan. Akhirnya pertama kali Ustaz ucapkan terima kasih sekali lagi dan Ustaz minta maaf kalau ada penyampaian Ustaz yang cepat dan sebagainya tak difahami dan sebagainya. Maklumlah dah lama balik Kelantan ni dia jadi nak telu Kelantan sikit. Dulu 12 tahun di Selangor tu boleh cakap Selangor sikit. Ya. Tapi harap-harapnya semuanya jelas dan dapat faham dengan baik apa yang Ustaz sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan tak banyak pun ada sedikit yang kita boleh kongsikan segi kebaikan untuk kita sama-sama dapat faedahnya pada perkongsian pada malam ini. Cuma nasihat Ustaz sebagaimana tadilah. Pertamanya Ustaz doakan semua yang ada dalam TV pada malam ni habis pengajian dengan jayanya dan mudah-mudahan dapat posting dengan cepat dan posting harapnya di tempat yang kita nak lah. Tapi jangan harap. Tu harap-harap saja tapi jangan berharap. Kena ke mana sahaja pun kita dipostingkan, terimalah dengan hati yang terbuka. Rasa ni kaunseling ni untuk sekolah menengah. Betul kan? Bukan sekolah rendah kan? Sekolah menengah. Betul Ustaz. So ke mana sahaja sekalipun
pergi, terimalah dengan hati yang terbuka. Inilah takdir, qada dan qadar Allah untuk aku. Anggaplah ini adalah perjuangan yang suci, selain daripada ganjaran dunia yang kita dapat. Tapi sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, yakinlah dan tanamlah dalam jiwa masing-masing bahawa kita adalah jutawan akhirat. Kita akan jadi manusia yang paling beruntung berbanding dengan kejaya-kejaya yang lain, kerana kita nak memanusiakan manusia. Kalau betul didikan kita, sahamnya akan berterusan masuk ke akaun pahala kita walaupun kita telah menjadi seorang jenazah, yang pasti semua kita akan sebegitu. So Ustaz harapkan sekali lagi, jangan luntur. Kalau ada tiba rasa penat, tiba rasa kecewa, carilah orang yang boleh membangkitkan kembali aura dan semangat kita untuk kita terus istiqamah, bersemangat untuk menjadi seorang guru. Yakinlah kejaya guru ini adalah sangat menyeronokkan, dan Ustaz sangat-sangat bersyukur pada Allah kerana mentakdirkan Ustaz menjadi seorang guru sehingga kali ini masih bersemangat dan tidak pernah rasa bosan untuk terus berkhidmat sebagai seorang guru sehingga bersara kalau panjang umur nantilah, sehingga umur 60 tahun pada tahun 2035 nanti, insya-Allah. Okey. Terima kasih anak-anak sekalian. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak atas perkongsian yang amat bermanfaat untuk kami semualah. Semoga kami dapat memanfaatkan segala ilmu yang diberikan pada malam ni kan. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk diwawancara, dan semoga apa yang Ustaz doakan tu termakbul lah kepada Ustaz juga dan kepada kami juga. Okey. Okey, terima kasih. Sebelum tu nak buat sesi bergambar dulu dengan Ustaz boleh kan? Okey. Okay, so semua ready Seorang tolong ambil gambar nanti. 1, 2, 3. Okey lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, selamat Hari Raya, Mak Zahid Fatih. Selamat Hari Raya juga. Ustaz. Terima kasih makan masa dengan kami. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Finally. Siap adalah kita punya Habis pun. Sekejap, siapa je yang record? Dia berapa minit weh? Berapa minit? Berapa minit we dapat? kurang 4 minit aku rasa. 48.24.